Rindu serindu-rindunya. Alahai, bila tengok mainan ni, teringat pula zaman kecil-kecil dulu. Main buaya dengan kawan-kawan. Hai. Tapi agak-agaknya, kita akan belajar apa hari ni? Kalau nak tahu apa subjek kita dan siapakah guru yang akan mengajar kita, jom saksikan dahulu video Profil Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama hos anda Irfan Syami. Dan tentunya untuk jam pertama hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai subjek kemahiran saintifik sains tambahan untuk menengah atas bersama dengan cikgu kita. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan dulu. Cikgu silakan kenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu sihat? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau macam itu, apa kata cikgu kenalkan diri kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, saya Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu? Ya, cikgu ada buat kepok lekor untuk saya hari ini? Kepok lekor tak ada. Tak ada? Okey, tak apa. Cikgu dah berapa lama mengajar subjek ni, cikgu? Sampai sekarang hampir 18 tahun lah. 18 tahun? Ya. Okey, nampak lama tu. Banyak pengalaman cikgu kita hari ini. Dan tentunya kita akan belajar topik apa, cikgu? Okey, topik kita hari ini berkait, tadi saya tengok Ifan duk main-main dengan mainan ni. Terindu pula zaman dulu, cikgu. Itulah. Lepas tu, yang berkait tadi, dia dipanggil sistem ayunan. Sistem Ifan mengayun buayan tu lah. Okey. Bawah tajuk gelombang. Bawah tajuk gelombang. Ya. Baik. Dan itu apa yang kita akan belajar hari ini lah. Belajar hari ini. Dan kemahiran yang akan pelajar-pelajar kita dapat ini dan juga Ifan sendirilah yang akan dapat bagaimana penghasilan gelombang berkenaan, and then kita nak kira frekuensi daripada ayunan berkenaan. Okey, tapi sebelum kita teruskan, cikgu, boleh. kita kena sentiasa patuhi SOP lah. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Kes COVID dekat negara kita ni, orang kata makin lama makin teruk. Betul tak? Ya, Semalam, kita kata macam lebih kurang 8,000, 9,000, betul tak kes? Betul. Jadi sekarang ni saya minta cikgu untuk gunakan gel pemasin kuman terlebih dahulu. Dipersilakan. Okey, boleh Ifan. Dan Ifan pun nak juga. Dan kita kena sentiasa jalankan tanggungjawab bersama untuk sentiasa jaga SOP, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Betul tak, cikgu? Betul. Baik. Jadi cikgu cakap kita akan belajar mengenai sistem ayunan, betul? Jadi apakah lagi perkara yang Ifan dan murid-murid di rumah akan belajar, cikgu? Okey, untuk sistemnya kita ambil part yang mudah sajalah. Okey, apa tu, cikgu? Nanti kita akan buat satu eksperimen yang berkaitan dengan sistem ayunan dan kita tengok dia punya daripada awal hingga akhir bagaimana kita nak dapatkan dia punya masa, and then bagaimana dia sistem itu berayun dan apa kaitannya dengan kehidupan harian kita lah. Okey, kita akan cuba kaitkan dengan kehidupan seharian. Macam Ifan punya buayan ni lah. Ya, betul. Okey. Bagaimana buayan tersebut dicipta dan inovasi-inovasi yang terkini. Okey, kita akan tengok juga dari segi peredaran masa. Macam mana sistem buayan ini dicipta dan bagaimana ia bentuknya sekarang. Ya, betul. Okey. Kalau macam tu, cikgu, kita berehat dulu boleh? Okey, boleh. Baik, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Rusni dalam studio sedang mempelajari mengenai subjek sains tambahan untuk menengah atas. Tentunya kita akan bersama-sama melakukan satu eksperimen mengenai sistem ayunan. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, cikgu. Jadi kita nampak dekat sini kan, macam ada barang-barang yang kita jumpa dekat mak-mak kan, dekat sekolah. Betul dekat lah. Sekolah. Jadi boleh tak cikgu terangkan apakah ia dan apa yang kita akan lakukan seterusnya? Okey, yang ni kita namakan sistem ayunan bandu ringkas lah. Okey. Yang pertama ni, yang ni
adalah dinamakan bandul. Oh, berat juga cikgu Ya berat juga ni. Kalau jatuh atas cermin ni boleh pecah kot. Betul. So kena hati-hati lah saya alaskan dia. Okey. Yang kedua kita perlukan tali lah untuk menggantung. Okey, and then yang ni dikenali sebagai kaki retok. Kaki retok. Baik. Retok stand lah. Okey, yang kedua dia ada 1-2 kepi papan lah. Ni papan ni papan kayu cikgu Ya, papan kayu biasalah. Okey. Dalam 3 cm atau 4 cm lah. Baik. Dia ada tu. And then kita untuk sukat masa kita guna jam randik lah. Jam randik. Okey, ni jam randik. Baik. Dan untuk kita sebelum kita nak lakukan ayunan tu kita kena ada sudut dia. Ada sudut dia. So kita guna yang ni. Yang ni biasanya pelajar murid-murid di rumah tu biasanya dipanggil separuh bulat ataupun jangka sudut. Jangka sudut. Kita selalu guna untuk kelas matematik je kan? Ya, kelas matematik. Okey, untuk sains pun kita guna sains juga. pun guna. So Baik, dia matematik pun dia belajar, sains pun dia belajar, jadi dia banyak lagi lah dia dapat saling kemahirannya. melengkapi lah. Ya betul. Okey, cikgu Ifat tanya, tadi cikgu cakap kita boleh guna jam randik untuk mengira tempohnya kan? Ya. Selain jam randik cikgu, kita boleh guna apa lagi? Kita boleh guna jam biasa, Okey, tapi jam biasa untuk boleh. di makmal kita guna yang ni lah. Yang ni yang jenis analog. Yang jenis digital pun okey, tak ada masalah. Okey, tapi kalau untuk kegunaan di sekolah kita selalunya pakai yang selalu ni lah. guna jam randik yang ni. Baik. Okey, fine. So kita boleh teruskan Ifan? Okey, boleh teruskan. Okey, Tak ada yang masalah. pertamanya biasalah. Yang pertama kita ikat dululah pada dia punya Okey. bandul ni. Baik. Kita masukkan dulu juga Betul. Okey. Tali ni boleh tampung ke berat kita punya bandul ni? Boleh, Okey, boleh. Tak berat mana pun kan? Dia ringan je. tapi kalau campak pada orang ni Jangan. boleh Jangan jadi pasal. mendatangkan drama ya. Betul cikgu. Okey, kita ikat macam biasa cikgu. Okey, ikat macam biasa je. Okey. Baik. Kita ikat lagi sikitlah, kita bagi kukuh lagi. Okey. Baik. Okey, Ifah potong lebih kurang 1 meter anggarannya. Lebih kurang 1 meter, Tak ada masalah. Okey. Ya tu. And then kita ukurlah. Yang ni dia pembaris yang kita gunakan lah. Yang ni dinamakan pembaris meter. 1 Pembaris meter. meter. Dia ada yang satu lagi pembaris yang separuh 0.5 meter lah. 0.5 meter. Kita nak ukur berapa cikgu? Ukur saya biasanya kita ukur dia punya eksperimennya biasa start dengan 20, 30, 40 pada satu tali ni. So hari ni kita buat satu eksperimen je lah. Kita ukur 40 pun boleh. 40 40 Ifan jangan jangan potong pada 40. Ifan tanda saja. Oh, tanda sahaja. Tanda je kat mana 40. Okey. Supaya nanti kita bila kita gantung nanti kita tak adalah nak ukur kali yang kedua. Baik, ini 40 cm cikgu 40 boleh. Ifan nak buat 30 ataupun 50 pun boleh. Baik, kalau macam tu Ifan buat 40 lah, boleh? Okey, boleh. Okey, kita tandakan saja dengan pen. Okey. Okey, tandakan dulu. Baik. Jangan potong cikgu Jangan potong pada yang kita tanda, kita potong lebih sikit. Potong lebih sikit. Okey. Okey. Okey, yang kedua. Okey. Okey, tempat yang kita tanda tadi, kita letakkan 2 papan ni, kita kepit Letak dia. 2 papan dan kita kepit. Okey, ni Ifan tanda warna biru tadi. Kita kepitkan. Paling atas ke macam mana ke yang Dia punya tengah-tengah? titik tu duduk di bawah. Titik di bawah. papan. Okey. Okey cikgu, kita gunakan kepingan papan ni untuk apa sebenarnya cikgu? Supaya okey, contohnya katakan Ifan buat 40 cm. Okey. Tiba-tiba bila nak buat eksperimen yang kedua 50 cm. Maka just kita tarik kita yang ni je. So tak perlu kalau kita ikat pada sini and then kita kena buka, dia akan ambil masa. Baik, ini sebagai penanda aras lah. Okey, penanda aras dan juga apabila kita ayun dia, dia Okey. punya geseran dia itulah. Betul. Geseran tak adalah kuat sangat pada kalau kita ikat dia pada kaki retok ni. Okey, baik. Cik, Ifan rasa Ifan punya macam pendek sikit lah cikgu. Ke boleh macam ni? Ke sepatutnya kena panjang lagi? Tak apa sebab Ifan buat satu je kan. Betul. Untuk next time boleh panjang lagi. Sebab Okey, kalau kita baik. nak adjust lah dia punya panjang dia tu. Okey, ingat Okey, ada tak dekat apa, rumah. tak ada masalah. Okey, itu kita masukkan cikgu Okey, masuk je tu. Okey. Kita buka dulu kaki retok kita ni. Okey. Baik. Cikgu, Okey, boleh bayangkan kan? kalau kita tengah buat eksperimen ni kan, ya, cikgu. betul. Tiba-tiba ada angin yang kuat, cikgu. Boleh tak kita buat eksperimen tu ke kena pindah ke tempat lain ke macam mana? Kena pindah. Kena Sebab pindah, dia akan mempengaruhi. Mempengaruhi sistem ayunan kita tu. Baik. Yang tu dipanggil
tenaga daripada luar. Tenaga dulu. Kita tak nak benda tu lah. Ya, kita tak nak lah. Okey. So dalam ni tak ada masalah lah. tak ada masalah sebab kita pun tak ada angin ke apa kan. Tak ada angin. And then bila melakukan eksperimen ni biasanya kita kalau nak tu kita ada kipas kan. Kita kena tutup kipas. Betul. Dan juga tingkap. Kalau dekat sekolah macam tu lah. Kat sekolah macam tu semua, lah. Kipas semua. Biar berpeluh kita tak apalah. Tak apa, sekejap je. Okey. Sekejap Okey, Irfan boleh? Boleh, Irfan cuba lagi sikit. Kita bagi dia ketat juga Okey. Irfan dia punya ni. Yang mana cikgu? Yang gigi dia ni. Okey. Itu kita dapatkan. Sekejap lagi. Eja gigi dia ni. Eja gigi dia masukkan dalam. Macam tu. Okey. Baik. Okey. Dah okey cikgu? Okey. So yang ni nampak rendah sikit so Irfan ejah bagi naik sikit. Kita buat naikkan sini pula. Yang sana. Yang sini. Okey, baik. Boleh dia ketat sikit. Okey. Okey ke cikgu? Okey, boleh. Baik. Tak ada masalah. Kita kuncikan balik. Okey. Dah selesai. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya kita tak payah ukur lah yang ni. Cumanya kalau kita apabila kita tarik dia, sebab kalau kita nak suruh dia berayun sampai bila dia tak berayun. Betul. Okey. Yang ni kita panggil tenaga yang kita berikan. Tenaga yang kita berikan. Bila kita tarik dia, kita akan ukur dia punya ketinggian dia. Okey, so sekarang ni kita just nak tunjuk yang umum saja. Okey, baik. Okey. Yang kedua, saya ajar dulu pada Irfan lah. Bila kita tarik, and then kita lepaskan, sebelum kita tarik, kita cek sudutnya berapa kita nak. Okey. Okey, contoh. Cikgu? Saya buat 10 darjah. 10 darjah Okey. Irfan letak pada betul-betul di tengah tu. Di tengah ni di tengah. Okey. So Irfan tarik je 10. Satu 10 je. Irfan nak 10 atau 20. Kalau kita tarik banyak, bila kita lepaskan, maka dia akan mengganggu. Faham? Okey. So di sini, sekarang ni kemungkinan bila kita ayun dia akan langgar ni. Betul. So caranya kita boleh pusing lah. Untuk menghadap depan tu kita pusing ni. Okey. Boleh supaya dia tidak akan mengganggu dia punya letak stand. Baik. Kita nak dia terlanggar lah. So yang tu yang pertama lah. Okey, yang kedua, apabila kita lepaskan, kita biarkan dia dulu berayun 1 2 and then bila start baru kita start jam randik. Kenapa kita perlu ada yang awal-awal tu 1 2 tu? Kita bagi dia serasi dulu, dia maintain dulu. Kadang-kadang bila kita terus dapatkan, kita tak sedar, kita tarik atau kita tekan dulu atau kita lepaskan dulu. Baik, sebab tu kita bagi dia selesa dulu. Bagi dia selesa dulu 1 2, lepas tu kita startkan jalan dik. And then kita ambil 5 ayunan. 5 ayunan Cara ayunan yang macam ni, Ifan, macam ni. Kita lepaskan. Okey. Kita start sini. Kita kira yang ni separuh, patah balik 1. Yang tu dipanggil sistem ayunan dia. Sistem ayunan pergi dan balik. Okey, Ifan boleh buat dulu ke? Okey, kalau macam tu cikgu. Okey. Kita 5 ayunan dia. 5 ayunan Okey, 1 2 3. Okey, boleh ke? Ataupun Irfan silap tekan ke? Okey, mungkin kita boleh buat lagi sekali, cikgu. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia boleh ulang lah. Sebab biasa kita buat eksperimen di makmal, kita ulang 2-3 kali dan kita dapatkan nilai purata. Yang tu lebih baik tepat nilainya berbanding kita buat sekali saja. Kita kena buat 2-3 kali untuk dapatkan nilai purata. Boleh je. Baik. Tadi mungkin Irfan cuba-cuba dulu nak main. Betul. First time. Itu biasalah. Pelajar dia akan cuba-cuba dulu. Betul. Lepas tu bila kita suruh start, okey barulah. Serius dalam kerja, tak ada masalah. Kita ni biasalah belajar ni kita excited. Jumpa kan, excited tengok benda baru kat rumah tak ada. Betul, Irfan. Okey, jadi mana cikgu? Saya nak tanya cikgu. Bila kita cikgu cakap kita biarkan dia 1 atau 2, lepas tu baru kita mula kan. Maknanya bila kita start untuk satu ayunan yang lengkap pertama baru kita tekan ke macam mana cikgu? Macam ni. Okey. Kita biarkan, kita kira start pada sini, start pada jam randik. Okey, 1 2 3, 4, 5, kita stop. Macam tu. Bukan sekali tak. Nanti dia tak jadi. Faham? Okey, Irfan boleh buat semula lah. Okeylah. Kalau macam tu, kita buat lagi sekali. 1, 2, 3. Kuat sikit, cikgu. Tak apa. Irfan ukur 10 darjah pun boleh. Kalau macam tu, first kali kita ukur 10 darjah dulu. Okey, tarikkan dulu sikit. Kita ambil dia punya amplitude dia. Sampai sini. Okey. Lepaskan lepaskan. Okey. Tu. Okey. 2, 3, 4, 5. Okey. Berapa masanya? Irfan dapat dekat sini 7 saat. 5 ayunan kan? 5 ayunan 7 saat. Sama dengan saya 7. Sama cikgu Ya. Tengok sikit cikgu. 5, 6, 7. Sama. Okey.
Okey, 5, 6, 7. Baik. So dia punya ayunan ni kita punya bandulnya sama, panjangnya sama. Dia akan dapat nilai yang sama. Kita punya orang kata apa? Irfan buat 40 kan? Betul. Saya pun 40. Saya tak beritahu Irfan tadi saya ambil berapa. Cuma nak tengok lebih kurang je, mungkin 40 samalah. So nilai dia akan jadi sama. Nilai dia akan Tapi sama. kalau pendek lagi, nilai dia akan jadi berbeza. Okey, kalau pendek lagi dia akan lagi panjang, lagi lama ke macam mana cikgu? Kalau pendek dia punya ayunan dia laju, masanya singkat. Masanya singkat, mungkin 6 atau 5 macam tu lah. Ya betul Irfan. Baik. Okey. So yang ni ada kaitannya bagaimana kita nak lukis graf. Nak lukis graf sekarang ni? Okey. Ada sebenarnya. So saya pergi sana sekejap Irfan boleh? Silakan cikgu. Okey. Nanti Irfan bolehlah. Irfan jalankan yang tu, so saya tunjuk sini. Okey, di sini yang kita starting tadi yang kita tarik. Yang kita tarik betul. Macam Irfan tarik tadi Z. Okey. Bila Irfan lepaskan dia akan pergi lalu kod Y dan X. Okey, X kat sana. X belah sini. And then dia patah balik kepada Z. Patah balik kepada Z. Itu dinamakan satu ayunan lengkap. Maknanya kita akan mula daripada huruf Y. Daripada starting kita tu, tak kisah kita ni, dia punya ni dia panggil tepat keseimbangan dia Y. Okey. Dalam keadaan terus tadi adalah Y. Okey, katakan Irfan tarik pada X. Betul. Okey. And then dia pergi, dia akan lalui kod Y semula. Dia pergi, dia naik pada Z. Dia akan patah balik. Baru jadi satu ayunan. Maknanya X kepada Z, Z kepada X Z tu kepada baru X satu baru ayunan. satu ayunan. Faham. Okey. Biasanya kalau dalam exam, dia kita tengok ni simple. Tapi dia punya gaya ceritanya, tarik dulu X, dia akan dapat satu markah. Okey. Melalui Y satu markah. Satu markah. Pergi kepada Z satu markah. Patah balik semula satu markah. Okey. Nampak benda tu simple tapi 4 markah, Ifan. Kalau dia boleh cerita semua tu. Ya, boleh cerita semua. Padahal dia laluan dia je. Laluan je. Okey, selepas tu daripada sini kita akan buat graf. Nampak macam rumit sikit graf tu. Rumit sikit graf ni kan. Okey, graf ni yang ni umum je, tak ada nilainya. Baik. Okey, sebagai contohnya yang kita tarik tadi pada satu kedudukan. Contoh Ifan tarik, dia dinamakan amplitude. Sesaran maksimum. Okey. Jarak dia contoh sini kan. Bila kita tarik, okey, dia ada perbezaan dia sini. Faham. Sesaran maksimum, okey di situ. Dia naik dekat Z, dia turun pada kedudukan Y, and then dia turun dekat X balik, dia naik. So yang ni daripada atas turun, okey. Di sini satu ayunan lengkap. Dan masa yang kita ambil tadi 7 saat. Betul. Tetapi untuk 5. 5. Jadi untuk satu ayunan lengkap, apa yang perlu kita buat? Kita bahagi dah cikgu. Ya betul. Cerdik Ifan. Okey, so 7 bahagi 5 lah. Betul. So kita dapat 0.2 contoh. 0.2. Okey. Okey. So nilai 0.2-nya kat sini. Itu dinamakan satu tempoh untuk satu ayunan. Baik. Tempoh dia. So 0.2 maka di sini dan seterusnya. Okey. Faham Dia punya yang ni? masa tu akan berubah ke ataupun akan sama? Okey, masa setiap satu tu sama. Okey, sama lah. Untuk yang umum yang biasalah. Okey. And then daripada sini kita ada dia punya tempoh T ni, sebab tu katakan kita kira daripada puncak, ini dipanggil puncak. Baik. Puncak kepada puncak, ataupun kalau kita starting sini, okey kita pergi kepada yang ni. Okey, dia lengkap satu. Lengkap satu. Okey. So yang ni tempoh, dan apa kaitan tempoh dengan frekuensi? Boleh cikgu tambah sikit je. Yang tu yang kita nak belajar ini. Okey. Daripada apa-apa eksperimennya kita nak pergi adalah kita nak kira dia punya Mesti ada formula dia cikgu kan? Ya, formulanya mudah je. Frekuensi sama dengan 1 bahagi dengan tempoh. 1 tu kita punya bilangan ayunan lah. Bilangan ayunan 1 bahagi tempoh dia, 1 ayunan lengkap. Okey. Dan kita dapat nilainya adalah per saat. Ataupun hertz. Hertz, okey. Hertz dia punya sini. Dia punya frekuensi bagi tempoh lah. Unitnya adalah hertz. Hertz, okey. Cikgu Hertz Ifan ada nama soalan. orang lah. Ya Ifan. Biasalah anak biasa. murid cikgu ni kan. Murid nak tanya ni soalan, okey, ni. Ifan. Okey cikgu. Tadi cikgu cakap kalau kita ada perubahan dari segi panjang benang ni akan mempengaruhi. Tapi kalau kita tanya dari segi berat dia pula. Okey. Adakah dia akan berat dia, mempengaruhi juga? kalau untuk ayunan berat tidak mempengaruhi. Tetapi kalau sistem getaran naik turun, berat dia mempengaruhi. Kalau untuk ayunan dia tidak mempengaruhi. Dia sama je sebab dia yang ni kita refer kepada panjang tali je lah. Eksperimen dia kaitannya panjang tali dengan tempoh ayunan. Macam tu. Tetapi kita kena guna berat yang samalah, kita kena maintain. Kalau kita guna berat yang berbeza, mungkin dia akan mempengaruhi sedikitlah. Walaupun saya kata tadi tidak mempengaruhi sangat, tetapi bila kita nak buat eksperimen, kita just nak manipulasi dia, ubah dia punya panjang saja. Panjang dan kita kena ada satu yang kita maintain. Maintain itu dari segi
GSIM kita punya bantu. ya betul. Okey, baiklah cikgu. Ifan nak tanya cikgu. Tadi kita buat eksperimen untuk 7 saat kan. Ya. Kalau kita punya tempoh bagi satu ayunan tu 4 saat. Macam mana pula nak kira frekuensi dia? Okey. So Ifan nak kira secara congok ke, nak tulis ke apa? Selalunya. Okey. Kalau dapat markah lebih kena buat apa cikgu? Ifan tanya saya. Okey. So saya suruh Ifan kira sendirilah. Alamak. Formulanya ada di sini. Okey, Cuba okey. Ifan okey, Ifan cakap kat dia apa? Contohnya 4 saat. Okey, so F sama dengan 1 bahagi 4. Okey, macam tu. So akan Ifan dapat. boleh tulis ke untuk lebih mudahkan lagi tu? Ya. Tengok. Okey. Tu ada markers tu. Tapi rasanya Ifan akan tulis waktu rehat lah cikgu, boleh tak? Okey, boleh, tak ada Tapi masalah. Ifan rasa kalau Ifan congak lah, aha. dia punya jawapan akan jadi 0.25 Hz. Betul Betul. tak? 1 bahagi 4. Oh, nanti kita kira semula. Okey, boleh. Boleh tak apa? Kalau macam tu, kita rehat dulu cikgu. Okey, boleh. Tak Baik, ada masalah. kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syami dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu, tadi Ya. kan video tu kita pernah nampak dekat awal tadi. Apa yang ketiga ni, video yang seterusnya ni macam lain sikit. Apa beza dia cikgu? Beza dia tapi tadi Ifan hutang saya satu. Hutang apa pula cikgu? Pengiraan frekuensi. Alamak, nak kena test pula. Okey. Kita cerita yang tu lepas Ifan dapat jawapan lah. Boleh. Okey, Ifan. Ifan nak Okey. Irfan pula. Cikgu nak saya tulis dekat papan kita. Bolehlah sebab nanti saya nak terangkan tentang markah yang Ifan dapat lah. Dapat markah. Okey, kita cuba. Hadiah dia nanti kita bagi habis siaran nanti. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Okey, Ifan kata tadi berapa? 4 saat kan? 4 saat. Okey, dia formula dia adalah Okey, kita tulis kat sini. Formula dia F sama dengan 1 1/T. bagi dengan T besar cikgu, betul tak? T besar tempoh. Okey, so T tu adalah 4 lah. Betul. Okey. Ifan tulis kat So sini. F sama dengan 1/4. 1/4. Okey. Okey, so nilainya yang Ifan congok tadi Ifan congak tadi kita dapat 0.25. Jangan lupa dia punya unit. unitnya Hertz. Hertz. H besar, Z kecil. Okey. Okey. So dia punya cara penandaan dia 1/4 tu adalah gantian satu markah. Okey, betul. Okey. Dan nilai yang dikira itu satu markah. So dapat 2 markah. Cikgu, Ifan tanya, penting Ya. tak unit ni? Kalau Ifan tak tulis unit, salah ke betul? Yang tu kena wajib lah. Wajib kan? Okey, kalau dia tak tulis Hertz, lupa tulis Hertz, dia tulis S-1 pun betul. Pun boleh juga. Ya, Okey. boleh. Sebab 4 tu nilainya adalah saat lah, unit dia. Kita bagi saat Boleh, kan? tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, betul lah tu Ifan. Betul lah, dapat Okey, dua balik markah, semula kepada apa yang Ifan tanya tadi lah. Okey. Okey, kaitannya video yang ketiga tadi, video yang kedua dengan video yang pertama. Betul. Video yang pertama tu, dua kanak-kanak tu main buayan tu biasa. Betul. And then, tetapi video yang kedua, kalau Ifan perasan lah, kanak-kanak yang besar sikit tu, tiba-tiba dia punya ayunan dia berhenti. Itu disebabkan kita panggil pelembapan. Pelembapan. Ya, lama-kelamaan dia punya ayunan tu akan berhenti dengan sendirilah. Okey, contohnya yang tadi kalau kita berayun ni, okey, kita biarkan dia dulu and then kita tengok lama-lama dia akan berhenti. Okey. Okey. Maknanya ada faktor pelembapan ke? Yang tu dinamakan pelembapan. Baik. Okey, yang ni faktornya nanti saya turun ke bawah lah. Saya Sila. terangkan berdasarkan tu. Boleh, Fan? Boleh. Okey. Okey. So di sini kalau kita tengok apa yang dinamakan pelembapan sistem ayunan lah. Okey, yang pertama ni pelembapan adalah dia panggil penyusutan amplitude. So tadi Ifan tengok dia punya amplitude dia. Betul. Okey. Lama-kelamaan dia akan lama-lama dia akan slow and then Kemudian. dia ada dua Ifan. Satu dinamakan pelembapan luar dan satu lagi dinamakan pelembapan dalam. Okey, pelembapan luarnya apa? Okey, pelembapan luarnya disebabkan oleh rintangan udara. Di mana buai itu lama-lama dia slow tu disebabkan oleh geseran ataupun dia ubah kepada bunyi. Okey. Ataupun haba dan sebagainya lah. Baik. Okey, dan yang keduanya dinamakan pelembapan dalam tu iaitu geseran antara molekul. Contohnya macam mana cikgu?
Okey, lepas ni kita bagi. Okey, boleh. Irfan tak sabar nak habis ni kot. Irfan excited belajar Okey, dengan saya cikgu hari lebih ni. nak tahu lebih dah. Sebab Irfan nampak gambar sebelah kan. Okey, sekejap Irfan. Okey, kita pergi dulu bagaimana penyusutan berlaku di mana amplitude dia semakin lama semakin berkurang. Yang kita punya graf tadi, amplitude dia kita buat maintain je. Maintain je. Yang tu kita kata yang umum lah, maintain je, and then kita nak kira dia punya part by part dia. So di sini makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Okey. Tapi Irfan ada idea tak bagaimana kita nak maintain dia? Bagaimana kita nak maintain cikgu? Agak Irfan lah. Kita kurangkanlah dia punya faktor pelembapan ni cikgu. Macam mana? Kita Kita bagi daya luar. daya luar cikgu. Kita bagi daya luar dinamakan daya paksa lah. Daya. Ayunan tu ayunan paksa di mana kita bagi contoh kita letakkan motor. Pada alat berkenaan maka ayunan tu akan sentiasa on. Dia takkan Selagi kita tak berhentilah. tutup, ia tak akan berhenti. Faham. Kecuali blackout Blackout. ataupun habis Bateri. Ya, betul. Okey, yang ni ada dua contoh Iwan dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama ni buaya yang tadilah. Okey, buaya yang tadi kalau Ivan tengok di sini dinamakan ayunan buaya di taman tu, di mana ayunan buaya tu semakin perlahan disebabkan pelembapan luar, iaitu berlakunya rintangan udara, geseran lah. Okey, makin lama makin tu, dan bila kita nak dia berayun lagi, that's why lah dia kena main dua orang lah. Kita Seorang yang tolong tolak. Betul. Ataupun kalau Irfan main seorang je. Apa Irfan yang perlu buat? Kita tolak dengan kaki cikgu. Betul. Ataupun kita gunakan tubuh badan kita. Betul. Maksudnya kalau Irfan tengok video tadi, ada yang kanak-kanak yang nakal sikit tu, yang kecil tu sikit, dia menggerakkan badan dia supaya ayunan tu sentiasa berayun. Tak berhentilah maknanya. Tak berhentilah. Tapi lama-kelamaan dia akan berhenti jugalah. Betul. Pasalnya dia dah letih dah. Ayunan dia. Takkan dia banyak power dia kan. Dia punya tenaga dia tu. Okey, Irfan. Dan yang kedua, yang ni mesti Irfan tahu benda apa. Apa tu cikgu? Irfan tengok ini. Apa dia? Spring. Kita nampak springnya, dia panggil. Yang ni contoh pelembapan dalam bagi penyerap hentakan bermotor. Kita panggil absorber. Absorber kat kereta kan? Kat kereta. Biasanya kalau kita tengok kereta tu, kenapa dia rendah? Dia potong spring. Tapi kesannya tu apa? Yang standard tu biasalah. Betul. Okey. Di mana yang ni bila berlaku gegaran, okey, contoh sinilah ada getaran, penyerapan apa ni? Maksudnya bila kita drive, berlaku katakan kita langgar lubang apa, hentakan tu diserap oleh absorber tu. Okey. Sebab tu dipanggil absorber penyerap. Dia menyerap kita. Dia menyerap kan? hentakan dia tu. Okey. Hentakan maksudnya jadi kereta kita tu tak adalah kita akan menerima hentakan tu yang lebih tinggi. Betul. Okey, so Irfan ada apa pun nak tanya berkait dengan ni? Sekarang ni Ifan dah faham cikgu. Mungkin kalau Ifan boleh tanya satu soalan. Macam mana kita orang kata apa nak kekalkan ayunan tu cikgu? Kekalkan ayunan macam tadilah. Di mana kita gunakan daya luar, kita gunakan motor. Okey. Irfan mungkin pernah tengok apa ni? Dulu masa kecil Irfan tak tahulah, mungkin Irfan masuk dalam buayan kan. Tapi Buayan kalau Irfan biasa ada tu lah. anak-anak saudara, yang buayan biasa kadang-kadang ibu bapa kita suruh kita ayunkan. Betul. Cik abang tolong ayunkan. Ya Kita betul. pun, And then tangan sebelah dia ayun, lepas tu kita buat kerja sekolah. Betul. Contoh. Okey, bagaimana kita nak biarkan dia sendiri yang berayun, maka kita letaklah motor. Okey. Ataupun sekarang ni ada yang teknologi yang terkini. Macam mana cikgu? Dia punya ayunan buai tu mungkin boleh, yang berada di rumah tu boleh Google lah, tengok sedikit. Ayunan yang baby duduk tu macam mangkuk dia punya tu. Okey. Dia akan berayun cantik je. Dia punya semua. Yang tu dia boleh kontrol ayunan dia. Maknanya dia ada motor kan? Dia ada motor situ, mungkin dia boleh berayun yang tu, tapi harganya tinggilah. Harganya tinggilah. Saya tak nak promote sebab bukan barang saya. Dan nama pun saya lupa dia punya. Nama pun lupa. Itu yang saya suruh di rumah tu boleh Google lah, tengok bagaimana itu. Sistem dia guna sistem yang sama. Sistem yang sama. Sistem ayunan daripada ayunan ni lah. Okey, dia punya ni. So konsepnya apa yang saya nak tunjuk di sini, apa kaitannya yang kita guna ladun ni. Takkanlah bila contoh kita bagi situasi dua baby, Dua baby. yang berayun, bagaimana kita nak buat di makmal untuk uji. Ujian dia tu, maka takkanlah kita nak guna baby. Takkan kita nak buat baby. Gantung baby kat sini dah jadi satu masalah pula. Dia nak cari baby pula. Betul. Maka kita gantikan dengan pemberat ni lah. Pemberat ni kita panggil ladun lah. Baik. Okey. Ada apa-apa? Tanya cikgu, kenapa kita ada? Tak nak lihat kat sini ni? Tak nak lihat ni plastisin. Yang ni saya ambil daripada anak saya lah. Anak cikgu punya betul, tiba-tiba saya datang ilham. Okey. Sekarang ni PDPR, betul? Belajar dekat rumah? Belajar di rumah sepanjang masa. Bagaimana kita nak suruh anak murid kita pun buat benda yang sama. Mungkin cikgu boleh dapatkan di sekolah. Betul. Ataupun kemungkinan ada di dalam kereta ke standby awal-awal kan. Okey, di sini kalau saya bawa sini, yang inilah. So, yang ni boleh digantikan dengan apa yang ada di rumah. Plastising ataupun bola pingpong. And then kita ikat,
kita buat macam biasalah, tali tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh jumpa. Boleh jumpa ke buat bermain buaian apa. And then yang ni retok stand. Ni boleh jumpa kat rumah ke, cikgu? Kat rumah kita letak je pada ampayang. Boleh juga. Jam pun kita guna jam biasa, tak ada masalah. Jam macam ni pun boleh? Boleh, ya boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Maknanya kalau dekat rumah tu kita kena cari kaedah alternatif lah. Yang ada di rumah saja. So tak perlulah saja. kita nak pergi cari kedai. Kadang-kadang ada kedai tak buka lagi lah musim sekarang ni kan. So kita jaga SOP lah yang penting. Ingat tu. Yang paling penting sekali kita kena sentiasa jaga SOP. Betul. Yang mana ada dekat rumah tu, contoh je cakap tadi, kalau untuk kantika bandul ni kita gunakan tanah liat atau tanah liat ni boleh. Kalau untuk kaki retok kita boleh guna ampayan je kan. Ampayan penyedai kain tu ikutlah yang mana boleh kita gantung kat rumah. And then kita boleh ayun tanpa gangguan. Baik. Okey. Okey, ada apa-apa Irfan yang kurang faham ke, nak penjelasan lagi? Cikgu, contohnya cikgu kan, kalau Irfan tarik, Irfan lepaskan dari sudut yang lebih tinggi, kita punya badan ni macam akan melantun. Apakah Irfan boleh buat, tapi Irfan pegang ni, takut nanti kan dia tu. Irfan cuba Kita tengok sistem ayunan dia tu. Kadang-kadang gegaran di atas tu dia akan mempengaruhi. Irfan tinggi sikit lagi boleh macam tu. Kita nampak macam dia lebih agresif. Dia gegar sikit. Betul. Lebih agresif tu. Okey. Biasa ada je pelajar-pelajar dia ambil, dia nak cuba, dia ambil banyak sudut, tak ada masalah. Dia punya tu. Sudut banyak mana pun hasil yang kita dapat sama. Hasil dia tak sama. 7 saat tadi ataupun tengok keadaan lah dia punya tu dia. Tapi kita tak naklah terlampau banyak, nanti gegaran dia tu akan mempengaruhi kita ni, geseran dia lah. Ayunan dia tu mempengaruhi. So kita statikkan berapa dia punya sudut dia, and then kita lepaskan, and then kita maintain, kita kira yang tu. Okey. Kalau di sini biasa ni cikgu? Okey. Contoh yang ni biasanya eksperimen yang kita buat, kita bezakan panjang dia. Bezakan panjang. Bila panjang dia, katakan kita ambil daripada 20, tapi yang ni kita nak startnya, kita start daripada 70. Okey. Contoh kesilapan, tak kisahlah Abang Irfan first time hari ni. Betul. Kesilapannya Irfan potong sedikit. Okey. So yang tu 40. Bila kita nak dapat 50, tak dapat. Macam saya potong lebih sikit, saya boleh dapat sampai 70. Maknanya So kita tarik-tarik je sampai panjang. Okey, so maknanya Irfan memang tak boleh pergi lebih pada 40 lah. Irfan 40, Irfan pergi kepada yang lebih rendah, 35, 30 boleh je. Tak ada masalah. And then bila kita buat graf, dia boleh dapat graf meningkatlah, menaik. Okey, faham. Graf faham. Okey. Makin lama makin meningkatlah, maksudnya dia punya pendek ayunan dia cepat, dan dia panjang ayunan dia lambat sikit. Lagi banyak masa lah. Ya betul. Okey, So kalau Irfan pergi ke playground ke, Irfan boleh pilih lah buaya mana nak, yang pendek ke yang panjang. Ikut. Tapi Irfan boleh guna Irfan punya kekuatan badan sentiasa tolak. Ya betul. Tak ada masalah. Dah lama Irfan tak pergi main buaya dekat playground, tapi tak apa. Sekarang ni kita nak berehat dulu, cikgu, boleh? Okey, boleh, tak ada masalah Irfan. Kembali selepas ini hanya di Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KPM. Bersama kita sekarang ni masih Cikgu Rosnizan di studio, Cikgu. Okey. Ya, hari ini kita dah belajar banyak mengenai sistem ayunan dengan Cikgu. Tapi sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah tanya Irfan satu soalan. Cikgu tanya, Irfan nak pilih buaya yang pendek ke yang panjang? Betul. Okey, jadi jawapan kepada soalan Cikgu, Irfan nak pilih buaya yang lebih pendek. Lebih pendek. Kenapa? So kena buat uji kaji lah. Betul, Cikgu. Okey. Kalau macam Cikgu, apakah langkah pertama untuk Irfan pendekkan kita punya tali ni? Irfan pendek je, tadi Irfan buat 40 kan. Betul. Okey, saya tolong peganglah untuk Irfan. Baik. Nanti Irfan kena ajar lah yang betul. Okey. Sebab tu kita guna papan ni. Just Irfan tarik sehingga 20 lah kita try ambil. 20. Okey, baik. Okey, boleh Irfan yang ni. Okey, saya letak 20 sini. Baik. Boleh. Irfan tarik Tarik sikit je. Okey. Irfan buka sikit. Tarik. Baik. Lagi tarik lagi. Lagi. Sehingga dia sampai sini. Dia punya tali sini. Okey. Okey, lebih kurang. Okey, cukup. Baik. Okey, boleh Irfan. Ikat. Baik. Okey, dah pendek dah. Dah pendek? Maknanya ini 20 cm. 20 cm. Okey. So apa langkah seterusnya? Macam biasalah, kita kira masa lah. Tadi kita dapat 7 saat untuk 5.
ayunan. Okey. Okey. Cuba Irfan buat yang samalah. Baik. Okey, sebelum tu ayunan dulu ambil 10 darjah lah sama macam tadi. 10 darjah. Okey. Okey. Kita ambil kita punya Jarak jauh tu okey. kita tarik sikit pada 10 darjah. 10 darjah okey. Okey, lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Okey, bagi dia berayun 2-3 kali. Okey. Okey, start. Okey, kira. Okey, lagi sekali cikgu. Okey, boleh. Sebab tadi kita Oh, punya belum tadi- reset belum lagi. reset lagi. Okey, Ini boleh langkah Wan, yang tak paling ada penting kan, masalah. cikgu. Ya, betul. Kita kena reset dulu kita punya jam randik. Okey. Jadikan kosong dulu. Jadikan kosong. Okey. Baik. Kita naikkan 10 darjah cikgu. 10 darjah boleh. Yang ni dia akan cepat Irfan. Ya, So okey. Irfan kena tengoklah. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berapa Okey. Irfan dapat? Dapat 5 saat cikgu. 5 saat. 5 Tadi saat. daripada 7 jadi 5. Maksudnya masa makin singkat. Betul. So kalau Irfan main buai tu yang pendek, maka ayunan tu akan jadi singkat lah. Okey. Bermaksud tidak akan puas untuk main buai sebab sekejap je. Sekejap je dan dia lagi laju sekejap kan. dia, cikgu? dia laju and then dia akan berhenti. Okey. Kalau yang panjang tu, kalau kita nak main lama, kita main yang panjang lah. Baik. Okey. Boleh Irfan? Boleh cikgu. So agak-agaknya hari ini sepanjang apa yang kita buat ni, Irfan masih ingat lagi bagaimana nak kira frekuensi. Ingat cikgu. Okey, apa dia? Formula dia adalah F Okey, ya Sama betul. dengan Sama dengan 1 1 bahagi dengan T besar iaitu Ya, tempoh. betul, tempoh. Okey. So tadi kita dapat apa? 5 saat. 5 saat. So 5 saat bahagi dengan 5. Ha. 5 ayunan dapat 1. 1 1 saat. Satu saat. So frekuensi kita Ha. sekarang ni kita tak dapat nak cek frekuensi sebab tak ada alat dia. Betul. So dengan cara kita dapatkan tempoh, maka kita boleh kira lah frekuensi dia. Okey. So tadi 1 bahagi 1 dapat 1 Satu. hertz. Okey. So dah terror dah tu. InsyaAllah. Boleh ambil Excel lah untuk bahagian gelombang. Okay, mungkin cikgu boleh Irfan suka bila cikgu cakap tadi yang di mana bila kita nak buat graf tu akan ada markah-markah yang diberikan. Ya, Mungkin betul. cikgu boleh terang balik kepada pelajar di rumah Yang mana? Yang graf? juga yang daripada titik Y kepada titik X. Kita dapat tu. Yes. Yang tu ceritanya bagaimana dia punya ayunan ini berlaku. Okey, daripada starting dia contohnya saya tarik ini daripada X, okey. Ya asalnya Y sini. Y, Bila kita tarik X, okey. Starting di sini kedudukannya ditarik maksudnya bermula pada X dapat 1 markah. 1 markah, okey. Okay. Dia akan melalui Y, titik Alright. keseimbangan 1 markah. 2 markah dah. Dan pergi kepada Z, Okey. okey 3 markah. markah. Dan balik semula ke X melalui Y dapat 1 markah lagi 4. Okey. Okey. Di situ dia ada tenaga dia Irfan. Okey, tapi yang ni advance lagi lah. Baik. Okey. Bila kedudukan di sini, dia punya ni tidak ada apa-apa bergerak. Apabila kita tarik dia, dia ada satu kedudukan ketinggian, dia ada tenaga keupayaan di situ. Okey. Okey. Bila kita lepaskan dia, dia akan berayun. Baik. Dia ada hal laju dia. Maksudnya daripada tenaga keupayaan dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Yang tu perubahan tenaga. Okey. Di mana that's why lah dikatakan gelombang memindahkan tenaga tetapi tidak memindahkan jiring. Tidak Jiring memindahkan itu maksudnya satu benda. Contoh kalau Irfan masih ingat dululah yang ada tsunami dululah yang berlaku di mana satu gegaran berlaku di bawah laut tu. And then gelombang berkenaan dipindahkan tenaga melalui air. Okey. Maksudnya tidak adalah dia punya gegaran tu yang pergi memindahkan. ke daratan tu. Betul. So dia pindahkan tenaga sampailah ke darat. Okey. That's why kita panggil gelombang memindahkan tenaga tetapi tidak memindahkan jiring. Itu Tidak konsep memindahkan tu, Pak. objek lah. Dan satu lagi kalau kita tengok, kalau Irfan boleh Google, bagaimana tenaga matahari sampai kepada kita lah. Macam mana cikgu boleh tak Matahari terangkan tidak sikit? datang kepada kita. Betul. Tetapi tenaga sinaran dia tu. So, Dipindahkan. tenaga dia dipindahkan. Okey. Gelombang dia lah. Gelombang Faham. sinar. Faham? Betul tu, Ini cikgu. itulah. Okey. Konsep kalau belajar ni memang banyak luas. Betul. Banyak benda dan seronok pastinya. Betul, Irfan hari ini memang banyak Ya, belajar dengan Irfan. cikgu hari ini. Seronok kita belajar. Okey, Mungkin Irfan. cikgu boleh berikan sedikit rumusan Okey, secara Irfan. meluas tentang apa yang kita belajar hari ini tentang Okey. objektif kita dan mungkin sedikit tips dari cikgu untuk pelajar-pelajar di rumah. Okey. Silakan. Rumusannya macam tadi lah. Saya beritahu kita kena adaptasilah daripada situasi sebenar kepada situasi kita pindahkan ke dalam makmal. Contoh tadi, kalau kita tengok dua orang kanak-kanak main, Betul. bagaimana kita nak uji dia punya frekuensi dia punya tempo ayunan, maka kita gunalah ladu ni. Dengan ladu ni, okey. Okey. Tidaklah menggunakan kanak-kanak ataupun kita sendiri nanti patah dia punya ni nak tangkap ke mana nanti susah kan. And then takkanlah kita nak pergi ke tempat buaian berkenaan nak test apa semua. Kita adaptasi di dalam makmal simple.
ataupun menggunakan plastisine pun boleh. Untuk di rumah, kan? Okey, di rumah tak ada masalah. And then dia punya tu yang itulah dia punya tips dia tu kita kaitkan isu semasa apa semua kehidupan harian dan kita nak praktikkan, kita ubah barang yang ada yang kita boleh guna. Okey, sebab Tapi itu yang konsep dia sama. konsepnya sama, mungkin kaedahnya berbeza. Sebab kalau kita dekat rumah mungkin kita boleh guna ambayan ataupun tanah liat macam cakap tadi, tapi kalau kita di makmal kita gunakan barang yang sesuai untuk kaedah saintifik lah. Ya, betul. Okey. Baiklah cikgu, mungkin sedikit lagi tips kepada pelajar di rumah untuk macam mana kita nak dapatkan lagi penguasaan mengenai subjek ni cikgu. Okey. Tips dia yang mudahnya, satunya dia punya kemahiran dia lah. Kemahiran. Satu lagi macam tadilah yang Irfan boleh tunjuk tadi, kesilapan yang Irfan berlaku tu penting. Maksudnya Irfan beritahu, okey tersilap cikgu, kita boleh buat semula tak? Okey, yang tu boleh dikatakan pelajar-pelajar yang ingin tahu lebih cuba tu dia test dulu and then dia try tips dia. Yang tu bila situ kita akan nampak di mana kesilapan kita. Betul. Bila kita buat terus, kadang-kadang kita bandingkan, cikgu kenapa dia boleh lain, saya boleh lain. Sebab kita buat dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Jadi kita test dulu and then kita maintainkan dulu kita punya tu and then barulah kita cuba yang terbaik lah. Yang orang kata apa, kalau gagal sekali bukannya gagal selamanya, betul tak cikgu? Cuba tu penting. Kalau kita tak cuba, susahlah. Okey. Okey, Fan. Cikgu, Ya, kalau betul, kita Fan. tak ada benang cikgu, boleh tak kita pakai rantai ke apa ke? Rantai macam mana tu? Rantai macam rantai-rantai. Rantai emas. Biasa- Rantai emas tak boleh halus lah. ke kan? Janji tali. Janji tadi. Kita boleh pakai yang tali apa ni, benang jahit. Okey. Mungkin kita boleh gabungkan 2-3 tu, benang jahit kan dia halus sikit. Gabungkan dulu untuk menampung berat ni lah. Okey. Proses ini ringan je, tak ada masalah. Kelainan cikgu, kelainan dari segi tali ni akan mempengaruhi juga kita punya ayunan. Ke dari segi ketinggian je cikgu? Kita panjang je, tali tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita maintain. Kalau kita nak buat 2-3 orang dengan rakan kita, kita nak uji, yang pentingnya tali ni mesti dia punya diameter dia sama. Ketiga-tiga orang dia punya tu, yang beza panjang tak ada masalah. Yang tu kita manipulasi dia. Baik cikgu, maafkan cikgu. Lagi satu soalan. Okey, tak ada masalah Ifan. Kalau boleh kalau je kita tanya. gunakan tali yang bersifat elastik seperti getah cikgu. Okey. Sebab kalau dia punya pemberat ni berat kan, mungkin dia akan tarik ke bawah dan sebagainya. Ya, betul. Adakah dia mempengaruhi juga cikgu? Dia akan mempengaruhi sebabnya dia ada dua Ifan. Yang ni kita panggil sistem ayunan, satu lagi sistem getaran. Sistem getaran. Getaran tu maksudnya dia naik turun naik turun. Yang tu pun ada. Okey. Yang tu biasa kita pakai spring kalau di makmal. Baik. Dia ada dua. Dalam topik ni, satu dia panggil sistem getaran, satu lagi sistem ayunan. Dua-dua adalah gelombang. Dua-dua adalah gelombang. Graf yang terhasil pun sama yang tadi. Okey. Dia ada amplitude. Okey, kalau kita dia panggil getaran, kita tarik. Dia akan turun ke bawah dulu, dia naik atas dan dia itulah macam buaian yang kanak-kanak tu. Betul. Buaian yang benda ni baby tidur tu kan kita boleh satu kita ayun ataupun kita tak nak ayun, kita panggil naikkan henjuk. Henjuk dia kan Henjuk naik turun saja. naik turun. Ya, betul. Okey. Konsep yang sama. Konsep yang sama. Yang paling penting konsep yang sama. Ya, betul. Jadi kalau pelajar di rumah jangan orang kata apa, jangan leka, kita kena fahamkan dulu konsep untuk kita belajar subjek kemahiran saintifik mengenai sains tambahan ni. Betul tak cikgu? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Cikgu Rosniza kerana So banyak dah bersama. Ifan dapat hari ni. Banyak sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Irfan pun banyak tanya kepada cikgu dan Ya, cikgu betul, Irfan. sudi menjawab persoalan Irfan. Terima kasih banyak cikgu. Sama Ifan. Baik, kita akan kembali di Mahir TV KPM selepas ini untuk subjek yang kedua pula. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ifan.